Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak 4 Al-Jazari? Saya harap anak-anak semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tersayang. Hari ini saya, Sazana binti Jumhuri, akan mengajar mata pelajaran Jawi bagi tahun 4 Al-Jazari ini. Tahun 2021. Diharap anak-anak telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran Alaf baru ini sepanjang PKP. Okey. Okey. Pertama-tamanya, bila masuk ke tahun 4 ni, apa yang perlu Ustazah lakukan adalah mengulang kaji tajuk-tajuk utama dan penting yang telah anak-anak pelajari dari tahun 1 dan tahun 4 dan tahun 3. Kerana apa? Kerana tahun 1 dan tahun 3 pelajaran Jawi adalah sangat penting kerana ia merupakan asas kepada penulisan Jawi yang betul. Okey? Okey. Pertama-tamanya Ustazah akan ulang kaji semula tajuk darjah 1. Tajuk darjah 1 penting sangat. Okey, jom sikit je, ada 2 tajuk utama yang pada Ustazah adalah sangat penting. Okey, apa dia tajuknya? Tajuknya adalah suku kata tertutup pola A alif gugur. Kita alih muka Ustazah ni. Ibu aja ya. Okey. Kaedahnya adalah suku kata tertutup pola A alif gugur. Buat macam lagu supaya kita boleh ingat. Suku kata tertutup pola A alif gugur. Lagi sekali. Suku kata tertutup pola A alif gugur. Okey. Apa yang dimasukkan dengan suku kata tertutup pola A alif gugur ni? Tengok ni. Sampan. Sam ni okey. Sam ni kalau kita tengok berapa suku kata? Sampan. 2 suku kata. Suku kata pertama adalah sam dan kedua adalah pan. Yang diistilahkan sebagai suku kata tutup ni sampan. Suku kata tertutup pola A. Pola A tu A-nya kat tengah-tengah. A pangkah. A pangkah menunjukkan tak ada huruf alif. Alif gugur. A itu padanannya adalah alif, alifnya kena gugur. Tengok ni. Sin, mim, pa, nun. S, sin, M, mim, P, pa, N, nun. Sampan. Tak ada huruf alif pun. Macam tu juga dengan gambar. A kat tengah-tengah suku kata, tak ada alif. Bar, suku kata tertutup pola alif gugur. Jadi gam, mim, baro, tak ada alif. Ketiga, langgar. A juga berada di tengah-tengah suku kata. Suku kata tertutup pola A alif gugur. Gar. Suku kata tertutup pola A alif gugur. Tindas. Tin ni terlibat tak dengan pola A? Tak ada. Tak ada A. Yang pola A-nya adalah das. Suku kata tertutup pola A alif gugur. Jadi, tin ini kekal. Ta, ya, nun, dal, sin. Tindas. Okey. Yang berikutnya adalah rompak. Rom, suku kata tertutup pola alif gugur? Bukan. Dia pola O. Pak, suku kata tertutup pola alif gugur. A kat tengah-tengah suku kata. Gugur kan? Alif. Landak. A. Lan. Suku kata tertutup pola alif gugur. Dak. Suku kata tertutup pola alif gugur. Okey. Contoh-contoh ini tak ada huruf alif pun. Kerana apa? Kerana kaedahnya adalah suku kata tertutup pola A alif gugur. Dalam suku kata ni, sam ini, pan ini adalah suku kata. A kat tengah-tengah suku kata sam, gugur alif. Pan, A di tengah-tengah suku kata, alif gugur. Okey? Seterusnya, tajuk yang berikut yang paling penting semasa kamu darjah 1 adalah kaedah hukum I. Kaedah hukum I.
Kaedah huruf I, hukum I ini adalah terbagi kepada dua hukum I, iaitu italing dan I-pepet. Italing itu apa? Italing itu ditulis dengan huruf ya. Apa kaedahnya? Suka Ustazah ingatkan, kaedahnya adalah ibu aja ya muka tu kat sini. Okay, turun bawah pula. Okey. Kalau huruf I itu berbunyi Italing ni yang bunyinya nganga sikit mulut tu sebut itulah italing. Kaedahnya suka Ustazah ingatkan kaedah ni. Ni kaedahnya. Ada ya. Apa-apa perkataan pun yang bila kita sebut berbunyi kena ada ya. Contohnya kat sini belot, sepak, bela, berak, besok, perak. Semuanya adalah menggunakan huruf italing namanya. Kita baca bunyinya Jadi kaedahnya apa? Ada yang. Ada yang. Yang berbunyi tu ada yang. Okey, kaedah yang seterusnya adalah I-pepet. I-pepet ini apa dia? Tiada huruf ya. Walaupun ada huruf I, tapi okey, kita bandingkan dia. Sini belot, B-E-B-L-O-T, lot. Huruf I ini kerana dia ada padanan huruf ya, kerana kita sebutnya belot. Ada ya. Kalau tiada huruf ya ni, bila dia I pepet, bunyinya senyum sikit sampai sebut tak ada ya. Ingat ni. Tak ada ya. Yang sini tadi ada ya. Yang ini pula I pepet tak ada ya. Okey, apa bezanya? Tengok ketam. Kita tulis ejaan rumi ketam. Okey, Ika T A M tam, ketam. Okey. Ada I tak? Ada. Tapi kita sebut ketam atau ketam? Ketam atau ketam? Ketam. Bila bunyi ketam termasuk dalam kumpulan I pepet tak ada ya. Ingat tu. Okey. Jadi huruf I ini kita pangkah. Sebab apa? Dia I pepet bunyinya Ni pun sama. Jadi tak ada ya. Jadi pedas keras sengat kerusi teruk jadi tak ada ya. Okey, ingat ya hukum I ini ada dua ada ya tak ada ya. Ya, you kena ingat. Ulang balik. Ada ya. Tak ada ya. Okey. Yang seterusnya. Ni contohlah. Italing, perak, berak, besok, bengkok, serong, tengok. Semuanya ada ya sebab dia ada ya. Nak pindah lah. Okey. Okey, I pepet pula contohnya yang kat sini Ustazah berikan adalah sedut, bedak, cerun, cemburu, sempurna, lengkuas. Tak ada ya. Okey. Seterusnya. Okey, langkah menjawikan ada 4. Langkah menjawikan ada 4. Langkah menjawikan perkataan. Okey, yang pertama adalah suku kata. Ingat balik, bila nak menjawikan perkataan tu kena buat suku kata. Contohnya Ustazah bagi kat sini. Pedak.
Teringin pula bukan buat cempedak ya. Okey, cempedak. Suku kata. Langkah pertama nak menjauhikan mesti buat suku kata. Cem. Potong kat sini cem. Lepas tu pe. Potong kat sini pe. Dak. Berapa suku kata? 1, 2, 3. Cempedak. Okey. Kedua adalah padanan huruf. Suku kata ni perkataan yang berimbuhan, asingkan dahulu imbuhannya. Okey, ini tak ada imbuhan, jadi kita tak perlu asing dulu. Jadi perkataan ini memang perkataan cempedak. Kedua, buat padanan huruf. Suku kata kita dah buat. Padanan huruf nanti dulu. Okey, yang ketiga kita buat KVK. KVK apa tadi? Suku kata tertutup pola A alif gugur. Ada tak A dekat tengah-tengah suku kata tu? Ada. Mana? Cem? Bukan A. Pe? Bukan A. Dak? Ya, dak. Suku kata tertutup pola alif gugur sebab di AK dak A kat tengah-tengah gugur alif. Ingat tu. Lepas tu, ni dah kaedah ketiga, langkah ketiga. Keempat, ada ya. Ada I tak? Ada. Ada cem, ada pe. Ini bunyi cem ke cem? Cem. Jadi, tak ada ya. Tak ada ya. Ingat tu. Jadi cempedak, pangkahkan I ini sebab dia tak ada ya. Okey, pe pun sama. I pepet. Tak ada ya. Jadi, ini dah. Okey, ada ya, tak ada. Tak ada kat situ. Ini ada. Okey. Yang mana yang kita belum, yang terakhir? Padanan huruf. Ini kita dah potong-potong, biarkan. Maknanya kita potong tu, setiap huruf yang kita pangkahkan itu tak ada padanan huruf. Ya. Si, ca, M, mim, P, pa, D, dal, kaf, kof. Cempedak. Itu dia ejaannya. Inilah dia langkah menjauhikan perkataan. Suku kata, padanan huruf, KVK, suku kata tertutup pola A alif gugur. Yang keempat, ada ya, tak ada ya. Okey? Ingat 4 kaedah tu. Tajuk darjah 3 ni, bahasa Melayu, K ke akhir mesti kof. Perkataan bahasa Melayu mesti K-nya kof. Kof. Lambak, ombak, tembak, sajak. K ke akhir ni semuanya kof. Okey. Perkataan yang diakhiri dengan huruf kaf apabila perkataan asal bahasa Inggeris yang diakhiri dengan huruf K ditulis dengan huruf kaf. Check. Truck, subjek, klasik. Semua ni adalah kata pinjaman dan serapan bahasa Inggeris. Jadi sebab perkataan tu asalnya bahasa Inggeris, jadi huruf K ke akhir tu mesti huruf kaf. Check, truck, subjek, klasik, romantik, bombastik, akuatik, drastik, fantastik, bombastik. Semua yang K kat ujung perkataan asal bahasa Inggeris semuanya huruf kaf. Okey, seterusnya ini kaedah kaga. Perkataan yang akhirnya hukum kaga, ka dengan ga tak ada alif. Suka, duka, luka, derhaka, jenaka, murka, pesaka. Ga juga jaga, syurga, mangga, kerengga, lembaga. Semua kaedah huruf perkataan yang diakhiri dengan ka dan ga tak ada alif. Namanya kaedah kaga. Okey, seterusnya. Tajuk darjah 4. Ini dia buku teks tahun 4 yang sepatutnya anak-anak akan dapat dan insya-Allah penyerahan buku teks tu akan diberi, cuma masa je yang kita tak pasti lagi sebab belum dapat arahan daripada pihak atasannya. Kita tunggu sama-sama. Okey. Tapi tak apa, dapat Netflix tu kan. Boleh tengoklah kat situ. Okey. Ini dia kandungan pelajaran yang anak-anak akan pelajari sepanjang tahun 4. Ada 5 tajuk. Tajuk yang pertama adalah kedudukan huruf hamzah. Kedudukan hamzah, unit 1 huruf hamzah di atas huruf alif, unit 2 huruf hamzah di bawah huruf alif, unit 3 huruf hamzah 3 suku, unit 4 huruf hamzah sejajar atau setara dan unit 5 huruf hamzah berumah. Macam kita lah duduk rumah je kan. Hamzah bukan duduk rumah.
Okey, pelajaran kedua, suku kata tertutup yang menggunakan vokal A, eka suku tertutup. Pelajaran ketiga, hukum ewa. Pelajaran keempat, imbuhan awalan berterper. Pelajaran kelima, imbuhan awalan pengmeng. Pengmeng ni ada 5 unit. Yang pertama, imbuhan awalan pengmeng dengan bunyi A. Unit 2, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi A pada suku kata tertutup. Unit 3, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi i dan taling. Unit 4, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi u dan o. Unit 5, imbuhan awalan peng dan meng pada kata dasar yang huruf pertamanya bukan alif. Itulah sedikit sebanyak revision, ulangan tajuk-tajuk penting yang perlu dikuasai dalam pelajaran Jawi dan isi kandungan pelajaran yang bakal anak-anak pelajari sepanjang tahun 2021 di tahun 4 ini. Itu saja dari Ustazah. Saya, Ustazah binti Jumuri, mengakhiri kelas ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.